Bismillah. Alhamdulillah. Iya, kalau Allah Subhanallah. Allah Subhanallah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Tahiyat salam 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 asyhadu an la ilaha illallah. Salam. Astagfirullah. Bismillah. Untuk membangun masjid. Itu sudah masjid gitu ya. Untuk besarnya dia. Kita datang. masuk dua. Akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم
وبارك على حبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kamu dan juga kepada diri saya sendiri, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan bagi kehidupan di alam dunia dan kehidupan di alam akhirat. Sebaik-baik bekalan ialah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya berjayalah dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, marilah kita mengambil pedoman dan pelajaran serta muhasabah dengan kita mempelajari bagaimana sikap generasi awal umat Islam, golongan yang mencapai darjat keimanan dan ketakwaan dengan diri mereka mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang sebenarnya, sehingga mereka menempa sejarah kegemilangan dan kecemerlangan dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan satu panduan yang berguna kepada kita semua, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. Saudaraku muslimin, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menterjemahkan bagaimana tuntutan dan tujuan manusia diciptakan Allah di atas muka bumi. Bermulanya perutusannya di kota Mekah, di kalangan masyarakat Arab yang keadaan mereka terumbang-ambing dan huru-hara, yang dikira zaman kegelapan nisbah pada saat itu, teraba-raba dalam mencari cahaya kerana jahiliah telah membelenggu kehidupan mereka. Akhirnya mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas, yang tidak memenuhi matlamat dan tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi. Sedangkan matlamat manusia diciptakan Allah adalah untuk beribadah dan menjadi hamba kepada Allah, adalah untuk menjadi khalifah Allah dengan meninggikan agama Allah dalam kehidupan, dan sekaligus untuk menunaikan amanah Allah secara menyeluruhnya.
Namun ketiga-tiga perkara itu gagal dilaksanakan oleh mereka pada zaman jahiliah. Diutuskan Nabi SAW untuk membina satu gerak kerja dalam membangunkan manusia agar memenuhi tuntutan dan matlamat tujuan diciptakan Allah. Wujudnya generasi yang kaya dengan nilai modal insan, yang memiliki keilmuan, keimanan dan akhlak. Mereka itulah para generasi awal umat Islam yang berjaya dibentuk dan dibina oleh Nabi SAW. Mereka bukan hanyalah Islam melalui penterjemahan solat, puasa, ibadah, haji dan umrah maupun zakat, tetapi Islam yang difahami dan diamalkan oleh mereka generasi awal umat Islam dalam melunaskan tanggungjawab bersama dengan Nabi SAW, menyokong dan mendukung agenda perubahan, memandu masyarakat Arab yang lain supaya hidup tidak lagi menyembah patung-patung berhala, membantu dan menyokong serta mendukung gerak kerja Nabi dalam menghancurkan taghut dalam kehidupan masyarakat di kota Mekah khususnya dan di semenanjung Arab amnya. Amalan taghut yang bermaharajalela di Mekah pada waktu itu, amalan mabuk dengan meminum arak, berjudi, berzina, bahkan membunuh anak perempuan hidup-hidup, dan juga pertumpahan darah kerana manusia dan masyarakat di kota Mekah waktu itu dipengaruhi oleh nafsu ammarah, jiwa yang kering, gersang, tanpa ada makanan rohani dalam diri mereka. Memenuhi apa yang diisytiharkan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Rahmat itulah nilai petunjuk, acuan Islam yang ditegakkan oleh Nabi di kota Mekah, sehingga kita sedia maklum akan perjalanan yang berlaku itu. Bukannya diterima oleh kalangan Arab pada permulaannya, bahkan ditentang dan dimusuhi oleh mereka. Bukannya mereka tidak mengenali siapa dia Muhammad bin Abdullah, kerana Muhammad bin Abdullah itu anak tempatan di kota Mekah, bahkan daripada keturunan yang disanjung dan dimuliakan oleh kalangan bangsa Arab sendiri, termasuk datuk baginda sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Namun begitulah apa yang berlaku, yang dilakarkan dalam penceritaan kepada kita. Akal yang bijak tanpa disokong dan didukung oleh nafsu yang dipandu dan diurus dengan petunjuk Allah, akal akan kalah dengan nafsu keinginan manusia. Namun bagaimana generasi awal umat Islam, mereka berjaya mencapai nikmat keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya, sehingga dapat menterjemahkan nilai kasih cinta mereka kepada Allah dan kasih serta cinta mereka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan menerima Islam sekadar untuk amalan individu semata-mata, kerana menjadi tuntutan amalan Islam itu merangkumi seluruh aspek kehidupan. Kerana Islam agama yang universal,
Islam agama yang syumul, yang merangkumi ibadah individu, keluarga, masyarakat dan negara. Merangkumi perkara ibadah, adanya halal haram, dosa pahala, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Maka generasi awal umat Islam telah berjaya menunjukkan dan mencontohkan tauladan yang terbaik. Mereka sanggup berkorban kerana cintakan Allah dan Rasul. Mereka sanggup bersusah payah dan menanggung kesakitan kerana cintakan Allah dan Rasul. Ada kalangan mereka yang dibunuh, ada kalangan mereka yang dizalimi dan ditindas dengan penyiksaan yang begitu dahsyat. Khabbab bin Arat disental dengan besi panas dan dipakaikan baju perisai besi yang panas. Bilal bin Rabah disebat dengan cemeti dan kemudian ditindih dengan batu yang berat di tengah padang pasir yang panas. Bahkan ada kalangan mereka yang dibunuh dengan disula dengan tombak. Sumayyah dan suaminya Yasir. Dan ramai lagi kalangan mereka generasi awal umat Islam yang diceritakan kisah mereka kepada kita. Tahap keimanan dan kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya telah mengatasi segala-galanya dalam memenuhi tuntutan ayat yang kita bacakan pada muqaddimah tadi. Yang menjadi suatu panduan dan menjadi satu tuntutan untuk kita generasi mutaakhir ini berusaha mencapai darjat keimanan dan kecintaan sebagaimana mereka generasi awal umat Islam. Sehingga Islam berdaulat di zaman kegemilangannya. Berkat dan hasil perjuangan mereka yang cintakan Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Sehingga dua kuasa besar dunia tergugat. Rom dan Parsi dapat dikalahkan. Segala amalan taghut dapat dihapuskan. Kita menyaksikan umat Islam di akhir zaman, lemahnya kecintaan kepada Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya, menjadikan umat Islam di akhir zaman ini dalam keadaan jatuh kehinaan. Umat Islam di akhir zaman jatuh kepada kebinasaan, ditimpa musibah demi musibah. Inilah yang dikatakan sudah jatuh ditimpa tangga. Hidup dalam kemurkaan Allah, di samping menanggung keperitan, kesulitan dan kepayahan, pelbagai musibah yang diturunkan Allah kepada kita. Sama ada bentuk bencana, wabak penyakit berjangkit, maupun hilangnya keamanan dan hilangnya kesejahteraan. Ramainya kalangan orang-orang jahat menguasai orang-orang yang baik. Penipu dan penyongak dibenarkan penipuannya. Perompak-perompak bertaraf kayangan dibiarkan mereka bermaharajalela tanpa ada kesedaran. Inilah tanda lemahnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Generasi awal umat Islam menjiwai watak mereka yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang beriman lelaki dan perempuan
Setengah mereka saling membantu dan saling menolong setengah yang lain dalam perkara mengajak manusia kepada yang baik dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rahmat Allah ke atas diri mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Sebab itulah mereka mencapai kecemerlangan, mencapai kejayaan yang cemerlang gemilang sehingga mampu mengalahkan dua kuasa besar dunia yang tauhid pada waktu itu, Rom dan Parsi. Menjadi pedoman dan tuntutan kepada kita dalam kita menghayati dan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar ingat tarikh kelahiran baginda, dan bukan hanya sekadar berselawat beramai-ramai ke atas baginda, dan bukan hanya membuat majlis makan-makan sempena ingat akan kelahiran baginda. Adalah lebih besar tuntutannya menghidupkan dan menyambung sunnah perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, menegakkan Islam berdaulat di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, menentang segala kemungkaran dan kebatilan, dan membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mencapai kemerdekaan 65 tahun. Dalam kemerdekaan 60 tahun lebih ini, arak masih bermaharajalela. Judi masih lagi menjadi amalan dalam masyarakat kita. Riba masih lagi sayang untuk berpisah dengannya. Rasuah, penyelewengan, itu menjadi satu lumrah dan kelaziman saban tahun dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mahu menjadi golongan masyarakat hidupnya dirahmati Allah dan diberkati Allah? Gagalnya kita menterjemahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Tidak bersungguh-sungguh kita mencegah kemungkaran. Tidak bersungguh-sungguh kita mengajak manusia kepada yang baik. Sedangkan laluan dan salurannya jelas untuk kita ambil perjalanannya. Termasuk negara kita menggunakan konsep demokrasi pilihan raya. Dalam proses memilih para pemimpin dalam membentuk sebuah kerajaan, dalam memandu perjalanan dan pentadbiran negara, sama ada menuju wawasan akhirat ataupun wawasan neraka. Sebab itulah jangan kita abaikan tanggungjawab untuk kita menterjemahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kita mengambil peranan dengan memilih pemimpin yang betul dan benar, beriman dan bertakwa, berilmu dan berkemampuan dalam menyambung legasi yang telah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengambil sikap berkecuali adalah berdosa di sisi Allah. Akibat daripada itu boleh jadi golongan mungkar, golongan yang jahat, pandai menipu daya sehingga mereka berkuasa. Tangan-tangan mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Marilah kita mengambil pedoman, mencontohi sikap dan kejayaan yang dicapai oleh generasi awal umat Islam. Mereka sanggup bersusah payah, terutamanya kalangan muhajirin, meninggalkan bumi Mekah, tanah air mereka, bersama dengan Nabi ke Madinah untuk tegakkan sebuah negara Islam dan melaksanakan hukum hakam dan polisi Islam dalam kehidupan. Namun begitulah tuntutan kepada kita semua.
Mesti kita menggerakkan dan melaksanakan tanggungjawab itu dengan sistem yang ada mengikut uruf dan suasana tempat kita. Demokrasi pilihan raya sebagai perjalanannya. Mesti kita mengambil peranan yang penting untuk buktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kita tegakkan ajaran dan perintah Allah dan Rasul dalam perjalanan memilih pemimpin negara dan membentuk hala tuju negara kita. Sebab itulah ia termasuk dalam perkara rahmatan lil alamin, usaha untuk merealisasikan nilai rahmat Allah dicapai dalam kehidupan seluruh alam, termasuk bermasyarakat dan bernegara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Adalah bagi kamu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan pertemuan Allah dan redanya pada hari akhirat. Hendaklah perbanyakkan ingat kepada Allah di waktu senang maupun di waktu susah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Amin. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah, itulah Islam. Saudaraku muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pada hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, kita mengambil ruang dan kesempatan selagi nyawa di kandung badan untuk kita mempersiapkan bekalan amal kita, memperbaiki segala kelemahan amal-amal kita, kerana ia adalah merupakan teman setia kita di hari akhirat kelak, untuk bersama-sama kita menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itulah orang-orang yang berbahagia dalam mencapai amal bekalannya yang cukup dan banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta dan anak pinak dinyatakan khusus oleh Allah taala tidak memberi manfaat pada hari akhirat, kecuali harta diurus tadbir dalam kehidupannya pada jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak diinfakkan harta pada jalan Allah. Perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah pelaburan yang sangat-sangat menguntungkan dalam kehidupan kita di hari akhirat kelak. Walaupun di sudut dunianya harta surut, bilangannya kurang, tetapi pada sifir akhiratnya
kita telah mendapat laba untung yang besar di hadapan Allah, kerana dengan perbanyakkan bersedekah, perbanyakkan berinfak harta pada jalan Allah adalah merupakan saham teman setia kita pada hari akhirat kelak. Perbanyakkanlah bersedekah, perbanyakkanlah infak untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah anak pinak yang dimiliki menjadi teman setia kita apabila kita sebagai ibu bapa mendidik dan juga mengilmukan anak-anak dengan ilmu akhlak mulia, modal insan yang hebat, maka mereka menjadi aset dan harta yang mahal. Di saat matinya kita, mereka tolong doakan kesejahteraan dan keampunan buat kita semua. Mereka sambung amal-amal sedekah jariah diniatkan untuk kita semua selaku ibu bapa mereka. Itulah menguntungkan apabila betul dan tepat perjalanannya. Marilah kita bermuhasabah di saat nyawa dikandung badan ini untuk kita membina amal yang cukup, bekalan yang cukup, agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Ta'ala meredai kita, dan agar Allah Ta'ala melayakkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada hari ini sama-sama kita perbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kita menyahut perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا صراط المستقيم، اللهم اهدنا صراط المستقيم، اللهم اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمظلومين في غزة. اللهم انصرهم في سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي عركن وفي الأرض الإسلام وفي كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين الذين إقامة الدين وسياسة الدنيا به. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانة نور الزاهرة سلطانة ترنغانو، واحفظ أولاده ورعاياه من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.